Dan tanpa membuang masa lagi Syira, ayo kita perkenalkan ketiga orang tetamu kita di studio. Kita mulakan dengan seorang yang di sebelah Yana, iaitu Dr. Hizrina Begum Abdul Hamid yang merupakan ahli kriminologi dan pensyarah kanan Fakulti Undang-Undang Universiti Malaya. Apa khabar, Doktor? Baik. Dan kita juga bersama dengan Datin Prof. Dr. Mariani Matno yang merupakan pakar psikologi kanak-kanak Universiti Segi yang tak asing lagi dengan kita di Wanita hari ini. Cuma bezanya hari ini ada di studio bersama dengan kita. Selalunya online je. Apa khabar? Sihat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan terakhir, Syira, kita bersama dengan Datuk Khairul Anwar Rahmat yang merupakan pengerusi khidmat Guam. Selamat datang, Datuk. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika dapat saya buka perbincangan kita pada tengah hari ini, mungkin saya boleh mulakan dahulu dengan Datuk Khairul Anwar. Yang mana kalau kita bercakap mengenai penderaan ini, selalunya ia berlaku kepada mereka yang dekat sangat dengan kita. Ibu bapa, penjaga dan sebagainya. Mungkin Datuk boleh kongsikan kepada kami apakah definisi penganiayaan dan juga penderaan dan apakah perbuatan yang jatuh ke dalam kedua-dua kategori ini. Ya, terima kasih ya Syira, Uyaina, terima kasih, Datuk. panel-panel, Prof, Doktor. Saya ingat kalau kita tengok statistik yang dibacakan tadi oleh Syira, tak tidur malam kita. Betul. Yang kita hari-hari dengar kes, baca kes. Kadang-kadang saya memerhatikan kes dalam mahkamah, tengok video penderaan, melecur, terbakar, streka. Memang ini di luar batas kemanusiaan. Saya rasa kalau kita kata sifat haiwan mungkin tak buat anak macam itulah. Ini lebih daripada sifat kehaiwanan lah. Tapi kalau kita nak mulakan mukadimah ni, saya rasa memang eloklah kita tengok definisi dulu. Penganiayaan, penderaan. Kita beruntung negara kita ni, ya Prof. Kita dah ratifikasi dah. Kita dah kata adopt konvensyen mengenai hak anak-anak, kanak-kanak ni sejak tahun 1995. Baik. Kemudian kita memperbarui undang kita dari masa ke semasa. Kita punya legislature kita ataupun orang-orang yang dipilih oleh rakyat dalam parlimen dah meminda, menggubal undang-undang yang agak mantap ya, melalui Akta Kanak-kanak yang terakhir pada 2001 untuk mendefinisikan secara terperinci apa itu penderaan, penganiayaan, pengabayan sebagainya. So kalau kita boleh bahagikan secara ringkasnya mukadimahnya, ianya adalah kalau ianya berkaitan dengan penderaan fizikal, bantai, cedera pakai streka, pukul berlebihan dan sebagainya sehingga melibatkan kecederaan fizikal yang ketara. Itu pertama. Yang kedua, kalau menyebabkan kecederaan ataupun kesan emosi. Kalau hari-hari kena marah, kena kutuk, kena cerca sebagainya, sehingga anak-anak itu dia mengalami kemurungan, ya, masalah emosi sehingga dia tak boleh berkembang dengan baik. Itu pun salah satu juga bentuk penderaan. Dan yang ketiga dah tentulah ni pakar-pakar ada kita ni adalah yang berkaitan dengan seksual. Itu berkaitan dengan seksual, tak perlu dia perjelaskan lagi. Kita pun kadang-kadang ngilulah nak sebut soal seksual ni. Jadi ketiga-tiga ini sebenarnya adalah antara perkara pokok dalam isu penderaan, penganiayaan. Dan termasuk juga dalam definisi ini nanti adalah pengabayan. Iaitu kiranya ibu bapa atau penjaga dalam tanggungan dia, tiba-tiba hari ini dia nak keluar naik motor, pergi ride apa semua dengan isteri dia, kunci anak pula terbakar ke, rumah terbakar ke, sebagainya. Itu juga adalah satu kesalahan. Saya rasa cukup untuk kali pertama. Baik, Datuk. Kiranya penderaan fizikal, penderaan mental, penderaan seksual dan juga pengabayan. Kita dah faham tentang definisi. Tapi yang kita tak faham ni kan, Doktor, mungkin Doktor boleh kongsikan tentang faktor ataupun sebab kenapa sebenarnya ada dalam kalangan masyarakat yang tega, sanggup melakukan penderaan terhadap anak-anak kecil terutamanya. Mungkin Doktor boleh kongsikan. Okey, terima kasih Yana, Syira. Ini topik yang sangat sedih ya. Betul. Jadi dari sudut kriminologi, dia setiap orang ni dia mempunyai latar belakang berlainan. Developmental factor dia berlainan. Jadi masalah yang antara faktor yang amat penting kita boleh tengok pelaku-pelaku ini, kebanyakan dia kurang empati. Kedua, lack of self control dia. Kawal diri dia kurang. Ketiga, ada juga yang banyak juga kat masyarakat kita menormalisasikan keganasan. Jadi perkara ni dia bukannya timbul pada waktu tu. Dia sebenarnya satu growth ni, development daripada dia kecil.
kadang-kadang pelaku ni dia juga adalah mangsa. Dan kita boleh tengok victim turn perpetrator. Dia tu dulu victim, dia telah melalui perkara tu, dia normalisasikan perkara tu. Kalau kata dia kecil, dia selalu kena pukul ke apa. So dia anggap benda tu biasa, normal. Jadi dia akan lakukan. Jadi masalah yang selalu dia orang cakap tu adalah masalah stres, keuangan dan sebagainya. Masalah ni kita semua ada. Betul. Tetapi yang membezakan adalah kita punya empathy yang saya kata tu, tahap kasihan kita dengan tahap kawal diri kita. Kita masih boleh, kalau kita marah dengan orang, kita tak terus pukul orang sebab kita ada kawal diri. Betul. Jadi, dan bila melibatkan kanak-kanak pula, kanak-kanak ni adalah vulnerable group. Maksudnya lemah lah, senang. Jadi, senang untuk kita melepaskan marah tu, gunakan kekuatan fizikal sebab satu, children ni, kanak-kanak dia tak tahu nak komplain kat siapa. Dia bukannya threat lah, ugutan. Jadi faktor tu macam saya kata tu, dia lebih kepada orang tu yang tiga faktor tu lah, antara tiga faktor tu. Paling menyedihkan bila doktor berkongsi tadi tentang victim turned predator tu kan, mereka menjadi mangsa sebelum ini dan mereka pula yang melakukan tindakan-tindakan yang kasar ni. Jadi mungkin Dr. Mariani boleh kongsikan kepada kami apakah kesan trauma jangka pendek dan juga jangka panjang kepada mereka yang didera dari sejak kecil ini. Okey, kalau nak cerita kesan dera jangka pendek dan jangka panjang ni, kalau dalam lecture ni 1 bulan panjang betul. Ya. Jadi kita lihat dulu, tadi Datuk dengan doktor ada sebut tentang perlakuan penganiayaan, penderaan, siapa yang boleh terlibat, siapa yang menjadi mangsa, pemangsa dan sebagainya. Dan situasinya berbeza. Betul. Okay? So kalau kita lihat di sini, terutama bagi kanak-kanak 6 tahun ke bawah. Okey. 6 tahun pertama adalah usia kritikal. Iaitu usia di mana mereka melalui tumbesaran dan perkembangan holistik. Maknanya saya ambil semula apa yang Datuk sebut tadi, emosinya, fizikalnya, mentalnya dan saya tak bahasanya mungkin. Betul. Okey, 6 tahun pertama ni sangat kritikal. Jadi mereka harus melalui era persekitaran yang kondusif. Tetapi apabila berlaku penderaan ini, dia akan meninggalkan impak yang negatif terhadap hidupnya nanti apabila dia membesar. Okey. Sementara kalau mereka yang berusia 6 hingga 11, mereka ini dah zaman remaja. Tapi kalau dalam Akta Kanak-kanak 2001, kanak-kanak kita hingga usia 18. Tapi kalau dalam psikologi, 6 hingga 11 itu, 6 hingga 10 masih lagi kanak-kanak, 7. Tapi 8 hingga 11 itu kita anggap dia dah remaja. So mereka ini nak bebas, nak berseronok dan sebagainya. Jadi apabila berlaku sekali lagi penderaan, maka dia boleh mengambil tindakan mengikut apa yang dia fikirkan boleh tanpa memikirkan baik dan buruk. Kerana sebelum ini dia telah melalui perkara-perkara itu semua. Ini yang saya setuju dengan apa yang doktor cakap tadi. Apabila mereka melalui daripada usia yang kecil hingga naik remaja, sampailah dewasa, tidak heran kalau dia satu hari boleh menjadi pelaku. Jadi kesan di sini dia meninggalkan kesan yang boleh menjejaskan perkembangan holistik dia sebagai kanak-kanak untuk membesar menjadi orang yang boleh diharapkan oleh ibu bapa. Kalau dalam falsafah pendidikan negara kita, insan yang sempurna, berdedikasi, bla bla bla, holistik. Mana mungkin boleh dicapai perkara tersebut kalau berlaku penderaan itu sama ada di rumah, di institusi pendidikan, malah di sekolah sendiri. Sebab tadi kita kait semula apa yang Datuk sebut tadi, saya suka apa yang disebut tadi, iaitu penderaan emosi. Emosi ni tak nampak. Betul. Tapi bila orang cerca kita, bila tak boleh buat, bila tak boleh faham apa yang berlaku di sekolah atau di universiti, tak boleh faham, exam gagal. Ya, itu emosi. Betul. So itu boleh dikatakan di sini ialah penderaan emosi secara tidak langsung. Okey. Jadi kesan tu lebih kepada kesan psikologi yang boleh menjejas kesinambungan aspek pertumbuhan perkembangan yang
sihat dan sejahtera. Okey, baik. Dan saya suka bila Prof menyentuh tentang penderaan emosi itu juga antara penderaan yang berat sebenarnya. Sebab mungkin ada orang yang berfikir macam tak nampak secara fizikal. Di dalam tu tak tahu apa yang berlaku. Sedangkan penderaan emosi ini juga antara penderaan yang cukup berat kalau kita nak bandingkan dengan penderaan yang lain juga. Okey, Sheila, kita nak dengar juga apa pandangan orang ramai mengenai topik penganiayaan dan juga penderaan di mana hilangnya nilai kemanusiaan. Sebagai jiran pun kena ambil tahu jugalah, macam kalau budak-budak menangis, kalau menangis sekali, 2 kali tu kita boleh terima lagi, tapi kalau menangis secara berterusan mungkin kita kena ambil tahu, kita kena bertanya jugalah, sebab mungkin apa-apa terjadi ke kita boleh ambil tindakan sewajarnya lah. Okay, langkah pertama kita jumpa benda-benda yang macam ni, yang kes penderaan kanak-kanak ni. Jadi kita sebagai masyarakat perlu ada tanggungjawab untuk menyelamatkan kanak-kanak tersebut. Sekali kita jumpa seorang budak dan menangis, saya tengok fizikal dia. Kan ada kesan-kesan penderaan ke. Jadi kita sebagai masyarakat bantu dia, selamatkan dia daripada didera. Pada pendapat saya, jika ada penderaan berlaku di hadapan mata saya akan berjumpa dengan ibu bapa tu dan minta penerangan, ataupun saya boleh tanya jika mereka memerlukan apa-apa pertolongan yang saya boleh bantu supaya dapat meredakan situasi itu. Sebab pada saya, penderaan kanak-kanak ni tidak boleh diterima, dan saya perlu membuat sesuatu supaya situasi itu tak melarat. Sebagai ahli masyarakat, kita kena prihatin terhadap isu ataupun perkara berkaitan dengan penderaan ni lah, khususnya penderaan kanak-kanak. Jadi kalau sebagai saya lah, kalau di dalam kelompok kawasan perumahan saya ke, kalau ada isu-isu sebegini, kita buangkan sikap mementingkan diri. Memang orang kata jangan jaga tepi kain orang, tapi kalau hari-hari dengar budak menangis ke, ataupun satu environment yang kurang, kita rasa mungkin ada penderaan. Jadi sebagai saya lah, sebagai ahli masyarakat, saya cubalah untuk bertanya lah kan. Bukan nak ambil tahu, bukan nak jaga tepi kain, tapi prihatin kita nak bantu. Syira, kalau kita lihat paparan tadi itu kan, rata-rata memang seluruh masyarakat sebenarnya mengeji, mengutuk tindakan mendera dan menganiaya kanak-kanak ni. Tapi Datuk, mungkin Datuk boleh kongsikan dengan undang-undang yang ada, adakah masih lagi tidak cukup, dan kenapa sebenarnya walaupun ada undang-undang yang ada, kes penderaan dan penganiayaan ni kan Syira, 8 tahun makin meninggi. Adakah masyarakat tak takut sebenarnya dengan undang-undang, ataupun apa sebenarnya Datuk? Ini soalan popular. Semua orang tanya, kalau ada undang-undang kenapa masih ada lagi orang yang buat? Sebelum ada Akta Kanak-Kanak 2001, kebanyakan kes-kes ini ada dihukum di bawah penal code. Contohnya agak rendah ketika orang itu dituduh dengan cubaan mencederakan mungkin 1 tahun, kecederaan berat 7 tahun. Kalau cubaan membunuh pun kalau ikut penal code 10 tahun. Jaga. Itu kira sebelum ada Akta Kanak-Kanak. Selepas Akta Kanak-Kanak lagi berat. Nama Syirah? Lagi berat, iaitu dinaikkan sehingga 20 tahun hukuman penjara maksimum dan juga denda sampai RM50,000. Jadi kalau kita fikir logik-logik balik semula, undang-undang ni dah cukup dah dari segi deterrence. Sebagai kata pencegahan. Kerana kita kena harmonikan. Tujuan kita ada undang-undang ni sebagai pengamal undang-undang dan sebagai masyarakat bukan nak menghukum sangat. Sebab undang-undang itu bukan itu sifatnya. Bukan itu roh satu undang-undang. Kalau kita tengok kembali kepada tradisi Islam pun, undang-undang itu bersifat mencegah. Macam dalam Quran ada sebut, as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Maknanya kalau orang yang mencuri itu, lelaki atau perempuan, dipotong tangannya. Tapi tak bermaksud Islam nak suruh ramai orang kena potong tangan. Prof, itu bukan kita punya hasrat. Matlamat diturunkan wahyu itu. Matlamatnya adalah sebagai satu pencegahan, sebagai satu peringatan, deterrence supaya tidak melakukan pencurian, aktiviti mencuri itu. Begitu juga dengan undang-undang di Indonesia. Setelah sekian lama kita ratify konvensyen kanak-kanak, selepas kita ada penal code, selepas kita ada Akta Kanak-Kanak yang sangat berat ni, saya bawa ni kitab undang-undang Akta Kanak-Kanak 2001 ni dah cukup dah kalau nak ikutkan dari segi deterrence-nya sebagainya. Tetapi
apa sebabnya berlaku tu, saya fikir antaranya adalah kerana awareness. Kerana kesedaran daripada masyarakat, ahli keluarga tak nak melaporkan, tak nak jaga tepi kain. Tepi kain lain mungkin dia nak jaga, gosip. Tapi yang ini yang perlu dijaga. Kalau ada dengar mana-mana anak-anak angkat telefon, cukup sekadar mengensyaki, kita ada tanggungjawab sebenarnya sebagai dia sebut sebagai mandated reporter, sebagai pelapor yang dimandatkan, iaitu untuk lapor mana-mana doktor, jiran tetangga, ahli keluarga kena lapor. Kalau tak lapor sebenarnya salah. Ramai orang tak tahu, RM5,000 kena denda. Jadi ramai orang tidak melapor. Ramai orang marah saya nanti. Kalau kita dengar tangisan yang orang biasa, ataupun kalau kita tengok anak-anak jiran lalu-lalu, kita tengok macam budak ni macam tak berapa elok perkembangannya, kita boleh lapor melalui talian dan sebagainya. Saya rasa ini dia antara nak imbangkan antara keperluan undang-undang dan juga kesedaran. Okey, saya suka bila Datuk cakap tentang peranan tu. Sekejap lagi kita akan kupas dengan lebih lanjut tentang peranan masyarakat. Alright. Okey, nak teruskan. Okey, baik. Mungkin kita nak tanya kepada Prof. Datuk Mariani sendiri. Prof. Datin Mariani, maafkan saya. Okey, tadi Datin ada sebut tentang bagaimana seseorang itu daripada zaman kecil, zaman kanak-kanaknya akan membentuk karakter dia apabila dewasa. Jadi kalau setiap hari dipukul, setiap hari dimaki dan sebagainya, insan bagaimana sebenarnya yang akan masyarakat ini akan wujud dalam masyarakat? Insan yang bagaimana ni, Prof? Okey, itu yang kita bimbang. Yang kita bimbang seperti apa yang disebut oleh doktor tadi. Topik sedih. Sedih dan juga menakutkan. Betul. Jadi kalau begini berlaku pada golongan kanak-kanak ini, bayangkan mereka nanti akan membesar menjadi masyarakat. Dan masyarakat yang akan berkeluarga. Betul. Yang akan punyai anak, yang akan punyai isteri dan yang akan punyai suami. Jadi besar kemungkinan apabila tidak ada rawatan susulan, tidak ada rawatan kaunseling diberikan kepada mangsa-mangsa ini, besar kemungkinan dia boleh menjadi pelaku. Dan pelaku ini nanti dalam kalangan masyarakat ini akan menjadi masyarakat yang tidak sihat. Sedangkan kita mahu menjadi satu keluarga yang sejahtera. Betul. Dia sebelum ni kita sentiasa wawarkan keluarga sejahtera. Betul. Dan keluarga sejahtera ini intipatinya ialah emosinya sejahtera, fizikalnya sejahtera, mentalnya juga sejahtera. Jadi kita tidak mahu nanti kita akan berada dalam golongan-golongan masyarakat yang kita sendiri nak keluar ke rumah pun takut. Betul. Ya? Sampai sekarang ini waktu nak mengambil anak pun kalau boleh kereta tu betul-betul depan. Kerana apa? Kerana kebimbangan ini kita dah nampak dah itu. Betul. Jadi saya rasa sampai masalah dengan undang-undang yang ada, pengamal undang-undang dan siapa saja di luar sana bukan saja mengamalkan tetapi harus kita kata menguatkuasakan. Okey. Dan besar sebenarnya kan impak daripada kecil ni didera mental, fizikal dan mungkin pengabaian dan juga seksual ni kesan dia apabila dah dewasa nanti. Betul, dan saya nak bertanya pula kepada Dr. Hazrina lah. Adakah apa-apa tingkah laku ataupun red flag mereka yang tergamak melakukan perkara ini boleh dijadikan panduan kepada orang ramai? Soalan yang baik dan misteri sebenarnya. Dia seolah macam inilah, macam kalau orang tanya saya, bolehkah kita kenal pasti seorang penjenayah? Dia lebih kurang sama. Sebab dia tak tertulis kat forehead saya ni seorang pendera. Dan kadang-kadang orang tu dia boleh snap. Jadi sekarang kita tak nak snap tu. Dan red flag tu, actually kalau ada red flag tu sebenarnya a good indicator untuk kita cuba bantu orang tu. Kadang tu kalau ada indikator, kadang tak ada indikator tu sometimes susahlah. Indikator tu kita boleh tengok dari sudut perangai dia. Kadang dia agresif. Sebab penderaan ni kita cakap pasal sifat agresif. Agresif ni dia ada pasif agresif dan dia ada agresif yang act out. Yang dera ni apa semua ni memang physically dia buat. Physically, yes, sexual, emotional semua. Jadi kita tengok orang tingkah laku dia sangat agresif. Kita tengok dia kurang
empathy tu, belas kasihan tu kurang. Dan dia perwatakan dia. Jadi bila kita dah tengok perkara begini terhadap seseorang, kita kena cuba bantu dia lah, bawa dia untuk cuba cakap dengan dia, kaunseling ke, bawa kat ustaz ke, siapa-siapa yang boleh cuba tenangkan dia. Sebab sekarang kadang-kadang masalah kita kena garapkan kepada masyarakat, kalau kita nak disiplinkan sesiapa, kita boleh menggunakan kata-kata yang wajar. Kita tak perlu gunakan kekerasan juga. Yes. Jadi bila kita nampak, macam kita katalah, kalau kita nampak sifat-sifat sudut agresif, kita kena tegur. Baik. Jadi mungkin boleh. Dan sedikit yang rentetan daripada soalan tu kan tadi, doktor, ada tak, sebab saya terbaca juga, dikatakan mereka yang ada tendensi ataupun keinginan untuk mencederakan binatang juga berkait rapat dengan dia akan mencederakan orang juga. Sedikit, doktor, sebelum kita berehat. Actually, that is quite correct. Especially kalau you tengok kalau tengok yang serial killers ni, banyak yang dikata dari kecil dia suka binatang. Tapi saya tengok memang ada kebenaran. Ada hubungan kajian dia. Yes, ada kajian. Sebab binatang ni vulnerable. Okay? So, kanak-kanak ni pun vulnerable. Women are also vulnerable. Jadi, benda tu, itu yang saya masuk balik kepada normalisasi keganasan. Jadi, bila kadang-kadang orang kata, saya kecil, saya suka lestik burung, saya suka tengok burung tu mati. We have a lot of people. You kena cakap itu penderaan tu, itu cruelty. Dan ini juga antara red flags yang doktor katakan tadi kan. Okay, tadi Datuk ada cakap tentang kalau kita tahu, sedar, dengar tentang berlakunya penderaan ataupun penganiayaan terhadap kanak-kanak dan kita tidak membuat laporan, tidak membawa kes itu kepada pihak yang berkuasa, kita boleh didenda. Betul. Tetapi mungkin menjadi kegusaran dalam kalangan masyarakat juga kalau aduan itu dibuat, lepas tu mereka takut ada apa-apa pula perkara yang akan berlaku kepada mereka. Jadi soalan saya, Datuk, ada tak perlindungan kepada mereka yang membuat aduan ni? Ya. Salah satu mercu tanda negara yang bertamadun, maju, adalah negara yang menegakkan hukum. Negara hukum disebutnya. Jadi kalau kita dalam satu negara-negara yang sudah dikanunkan dengan segala undang-undang, tapi tak ada siapa yang nak jadi whistleblower, tak ada siapa pengadu. Kitanya kira dah terkebelakang. Tapi penggubal negara kita, alhamdulillah, sejak 2010 dah gubal dah Akta Perlindungan Pemberi Maklumat 2010, iaitu ni ramai orang tak tahu juga, bahawa kalau kita nak bagi maklumat pada polis, pada penguasa, kepada pihak berkuasa atas jenayah yang berlaku di keliling kita, bukan saja soal dera, segala yang lain juga, apa sahaja jenayah, kita sebenarnya dilindungi di bawah akta ini. Pada 2010 lagi dah digubal dah, iaitu kita boleh dapat perlindungan. Contohnya kita kata kita tak selesa macam orang ikut kita. Pihak polis kita boleh minta datang ronda rumah kita dari masa ke semasa. Sebab kita dilindungi oleh undang-undang sebagai pemberi maklumat. Sampai satu tahap kalau kita ni maknanya bahaya, diburu oleh gangster ke, diburu oleh upahan sebagainya, kita boleh dapatkan pengawal peribadi yang disediakan oleh pihak berwajib. Kerana kita telah menjalankan tanggungjawab kita sebagai pemberi maklumat, sebagai whistleblower, dan kita sewajarnya wajib dilindungi oleh undang-undang kanun negara ini. Jadi menjawab soalan Yaina tadi, jangan bimbang, jangan gundah, jangan gulana, malah menjadi satu kewajipan kita. Kalau kita orang Islam, orang India, orang Cina, Confucius pun sama. Tak kondon macam ni. Orang Hindu pun sama. Orang Islam apatah lagi Prof. Kita ada konsep ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wa udwan. Hendaklah kita bertolong-tolongan kepada perkara kebaikan. Jangan kita bertolong-tolongan kepada perkara keburukan. Jadi ini prinsipal umum negara kita yang bersandarkan negara hukum. Memanglah kita dilindungi sepenuhnya, insya-Allah, saya yakin. Baiklah, tadi saya nak petik sikit kata-kata daripada Datuk di awal perbincangan tadi, jaga tepi kain orang. Kita sebagai jiran, sebagai masyarakat setempat, kalau dapat saya tanyakan kepada Datuk Profesor, apakah peranan kita selaku jiran, selaku ibu bapa, selaku pengasuh mungkin, ataupun mungkin juga selaku guru ataupun pendidik untuk kita kekang masalah ini? Kalau kita nampak depan mata, apa yang perlu kita lakukan? Okey, saya nak sebut semula yang jangan jaga tepi kain orang tu. Sebenarnya jangan jaga tepi kain orang. Itu dah tak boleh guna dah. Dalam keadaan dunia sekarang ini, dalam keadaan kes yang kita bincang sekarang ini,
apa yang kita perlu buat ialah peranan masyarakat itu banyak. Peranan masyarakat ini ialah ibu bapa, guru, pengasuh, guru di tadika, siapa sahaja di malah bawah keluarga yang besar. Ya, keluarga yang besar. Jadi mereka ini harus menjadi penjaga amanah terhadap individu yang bernama kanak-kanak. Tak kira sama ada dia anak dia ataupun anak sesiapa sekalipun, malah haiwan itu sekalipun harus dijaga dengan baik juga. Okey. Jadi di sini maksudnya dan satu lagi saya ingin gunakan peribahasa ni, kalau dulu kita kata jangan jadi katak bawah tempurung. Okey. Sekarang saya nak sebut jangan jadi katak bawah gelas. Maksudnya nampak tapi tak buat apa-apa. Sebagai penjaga amanah, sebagai pelapor, tadi kita dah dengar Datuk Khairul kata mereka akan dilindungi. Dan dalam masa yang sama saya ingin petik juga daripada doktor tadi katakan empati itu harus ada. Jadi orang yang menjadi penjaga amanah, tanggungjawab, menjadi pendisiplin dan sebagainya, mereka harus ada empati dalam diri mereka. Mereka harus tahu bagaimana anak-anak ini nanti apabila mereka didera. Jangka masa pendeknya, jangka masa panjangnya terjejas. Satu hari dia mungkin juga akan menjadi pelaku. Dan akhirnya menambah, bukan mengurangkan lagi pelaku ini. Sebab itu kita lihat sekarang ini tidak berkurangan. Kerana generasi itu wujud. Kita tidak mahu generasi dalam komuniti penderaan ini sentiasa ada. Kita tidak mahu matikan, tetapi sekurang-kurangnya dapat mengurangkan dengan akta yang ada. Dan juga saya rasa peranan masyarakat itu besar. Kita ada kaunselor, kita ada pakar psikologi, kita ada segala-galanya. Jadi saya rasa negara kita Malaysia dah cukup ada segalanya. Cuma yang penting kesedaran itu paling penting. Ya, undang-undang perlu kita lakukan juga dan pelaksanaannya. Dan kadang-kadang kan Prof Datin, mungkin kan apabila kanak-kanak ni mengadu kepada individu yang mereka percaya, tetapi individu ni pula merasakan macam tak adalah, anak-anak ni buat ceritalah. Mungkin Prof boleh tambah sedikit di situ tentang bagaimana sebenarnya apa yang diungkapkan oleh seorang kanak-kanak itu dengan kepolosan yang mereka ada, kenaifan yang mereka ada, berkemungkinan sebenarnya penting untuk kita ada syak wasangka ini apabila menerima aduan sebegitu, Prof. Kadang-kadang perkara ini berlaku bukan disebabkan mereka tidak percaya dengan doktor. Ada kajian yang telah dibuat. Kononnya ketidakkepercayaan ini adalah disebabkan oleh dia mengadu bahawa abang telah buat sesuatu, ayah telah buat sesuatu, pakcik telah buat sesuatu. Ini bukan disebabkan oleh dia percaya tidak percaya, tetapi tidak mahu mengambil apa yang akan diambil seterusnya. Kerana bimbang dan takut. Implikasi selepas diadukan. Kita dah dengar tadi apa Datuk kata, kita ada pelindung saksi. Dan dalam masa yang sama juga adalah kesibukan masing-masing. Sehingga tidak ada ruang telinga dia untuk memberi menadah telinganya untuk mendengar luahan anak itu. Jadi pendengar yang aktif, jangan jadi pendengar yang pasif. Okey, baik kan apa yang Prof kongsikan tadi kan, saya teringat tahu satu video TikTok yang viral juga tular berlaku di negara barat yang mana bapa ini tadi meletakkan kamera yang tersembunyi di dalam bilik air anak perempuannya. Dan apabila ibu ni tadi sedar tentang perkara tu, memang orang kata kacau bilau lah, haru biru lah berlakunya perceraian dan sebagainya. Tetapi kadang-kadang lebih baik berlakunya perceraian daripada diteruskan abuse ataupun penderaan terhadap kanak-kanak ni kan, Prof? Ya, betul. Baik, kalau dapat saya tanyakan sedikit kepada Doktor, adakah setakat sekarang tahun 2023 dan Yana, adakah peningkatan kes saban tahun melibatkan penderaan ini? Sekarang memang makin meningkat dan sekarang fashion dia melalui internet, melalui web pula. Dulu we have physical contact, tapi sekarang kan banyak jenayah yang dilakukan. Sexual grooming semuanya, abuse melalui internet, melalui social media. Cyber, cyber. And masalah also when we talk about cyber crimes, dari sudut tu undang-undang kurang sikit situ. Jadi kita yang bab tu kita kena tingkatkan dan perhalusilah. Jadi yang pentingnya saya ingat kita harus fikir, kita jangan normalisasikan keganasan macam saya kata. Itu berbalik juga kepada jaga
kat tepi kain orang ni. Macam Prof dengan Datuk kata. Sebab bila kita buat tak tahu kita sebenarnya menormalisasikan keganasan. Betul. Dan kata tak payahlah busybody. Sebab kita biarkan sesuatu perlakuan itu berlaku. Tak ada kajian yang mengatakan anak-anak yang di rotan ke didera akan menjadi seorang dewasa yang baik. Tak ada. Dan sebaliknya. Dia semuanya orang tu sendiri tu dia bergantung kepada banyak faktor. Faktor self-awareness dia. Dari mana yang dia dapat. Daripada rumah, kalau keluarga dia tunjuk contoh yang baik, dia insya-Allah dia akan menjadi orang baik. Dia pergi sekolah, walaupun kat sekolah dia terdedah dengan rakan sebaya, tetapi kalau dia balik dan dia exhibit perlakuan tu, family dia betulkan, dia akan right track balik. Jadi yang penting untuk saya tu kita kena make sure kita jangan normalisasikan keganasan. Dan menarik bila doktor cakap tentang jenayah cyber melibatkan penderaan ini juga. Kan baru-baru ni viral lagi sekali, tular juga yang berlakon menjadi doktor, minta gambar bogel anak kecil di sekolah, mengatakan yang dia ni adalah doktor untuk cikgu berkenaan. Dan ini sebenarnya sangat-sangat bahaya ya. Okey, baik Datuk, Prof Datin, doktor, di hujung perbincangan kita ni, mungkin Datuk boleh kongsikan bagaimana sebenarnya sekiranya kita masyarakat, kita melihat, kita mendengar, kita tahu berlakunya penderaan, bagaimana kita nak membuat aduan, di mana patutnya kita buat aduan, Datuk? Ya. Ini menarik ini sebab dia dah penghujung ni. Kita nak bila ada permasalahan, kita nak cari solution, nak cari solusi lah. Jadi dalam hal ini kita ada undang-undang yang saya fikir agak ketat dan memadai. Tetapi penguatkuasaan dan juga pelaksanaan. Sebab tu saya fikir kita kena mudahkan urusan melaporkan. Kalau sebelum ni mungkin ada talian, macam-macam talian nama lah. Talian Nur, talian Nir, talian Nur, macam-macam talian. Mungkin lepas ni kita memudahkan supaya kita boleh banyak lagi capahan talian, yang pertama. Keduanya, penghulu-penghulu kampung, ketua-ketua komuniti semua pun sebenarnya boleh menerima aduan. Jadi kalau kita ada handphone number ketua kampung, ketua taman kita sebagainya pun sepatutnya kita boleh lapor pada mereka. Yang ketiganya, ditambahkan lagi penguatkuasaan. Saya difahamkan Jabatan Kebajikan Masyarakat, JKM, penguatkuasaan, pendamping-pendamping semua mungkin dari segi rasionya Prof tak cukup ramai untuk menyantuni beribu-ribu kes ini. Jadi apa yang kita boleh kata bahawa penyampaian kepada penguatkuasaan ni kena diperbanyakkan, kerana undang-undang yang ada kadang-kadang ni dia jadi macam pisau. Dia tajam kat bawah saja, dia tumpul kat atas. Maknanya dia hanya berkesan pada orang-orang yang di bawah. Dekat atas tu dia tak berkesan. Jadi kita tak nak lagi undang-undang Malaysia ni bersifat pisau, dia mesti merata. Siapa yang buat salah, tak kira apa kedudukan dia, di mana dia punya sosioekonomi dia, mesti dikenakan. Jangan kita kambuskan di bawah kapet semata-mata nak pelihara kedudukan orang tertentu. Kita kena kemburkan semua kesalahan dan biar awareness ni, biar orang takut dan kembali kepada ajaran undang-undang dan agama yang sebenar. Pada saya sebagai pengamal undang-undang, kita nak tengok bukan ramai orang kena denda pun, bukan orang kena penjara pun. Kita nak tengok benda ni satu hari nanti lenyaplah daripada muka bumi ni, mudah-mudahan. Kita nak tengok supaya orang tidak melakukan penderaan dan penganiayaan ini. Baiklah, kita nak ucapkan terima kasih kepada ketiga-tiga tetamu kita. Saya kira satu perbincangan yang penuh, yang padat dan juga mampu untuk memberi manfaat kepada penonton kita di luar sana. Terima kasih sekali lagi kita ucapkan kepada Dr. Hazrina Begum Abdul Hamid dan juga Datin Profesor Dr. Mariani Mat Noor serta Datuk Khairul Anwar Rahman. Terima kasih kembali. Terima kasih. Harap-harap perkongsian pada hari ini dapat membuka mata masyarakat kita. Kalau sebelum ni rasa takut nak membuat aduan, tidak lagi takut dan tampil ke depan sekiranya melihat, mendengar pelbagai jenis penderaan yang berlaku di sekeliling kita.